Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda binti Shkori. Nombor matrik L20101111405. Saya daripada kumpulan C. Hari ini saya akan memberi penerangan tentang kit media pembelajaran iaitu slide interaktif dan juga bahan maujuk yang saya sediakan bagi tugasan kaedah mengajar KPD 4046. Okey, seterusnya. Di sini adalah RPH di mana saya menggunakan slide interaktif saya. Okey, itu tajuk respirasi sel dan fotosintesis bagi pengajaran sains tingkatan 1. Saya telah menyenaraikan 5 hasil pembelajaran iaitu yang pertama, pelajar boleh menyatakan maksud respirasi sel. Yang kedua, pelajar boleh menyatakan maksud fotosintesis. Yang ketiga, pelajar boleh menyatakan sekurang-kurangnya 3 perbezaan antara proses respirasi sel dan fotosintesis. Yang keempat, pelajar boleh menerangkan bagaimana proses respirasi sel dan fotosintesis saling melengkapi. Saya berharap pelajar akan saling bekerjasama sesama ahli kumpulan untuk membuat aktiviti dan dengan penuh semangat. Okey, ini adalah pengetahuan sedia ada, nilai, kaedah pengajaran, alat bantu mengajar yang saya senaraikan. Okay. Semasa saya induksi, saya menggunakan bantuan slide Fortune. Okay. Bagi perkembangan pengajaran pertama, saya memberi penerangan menggunakan PowerPoint dan juga Fortune. Okay. Di perkembangan pengajaran kedua adalah di mana saya meminta pelajar berbincang di dalam kumpulan dan membuat perbentangan. Okay. Di peringkat penilaian adalah saya meminta pelajar menjawab soalan kuis dan saya juga akan bersoal jawab dengan pelajar. Sebenarnya sesi soal jawab ni berlangsung di sepanjang proses PMP. Okay. Di bahagian penutup pula, saya akan membuat kesimpulan dan saya akan memberi kerja rumah kepada pelajar. Selain itu, saya juga akan minta pelajar untuk mengukuhkan kefahaman mereka dengan bermain papan dan ulang yang saya sediakan. Okay, kita pergi ke menu utama. Okay, di menu utama, saya telah membuat 9 ikon okay, di sini. Okay, mula-mula kita pergi kepada set induksi. Okay, ini adalah set induksi daripada foto yang saya bina. Okay. Di dalam set induksi ini, saya ada memasukkan video dan minta pelajar untuk melihat tayangan video tersebut. Ini sangat menenangkan. Udara di sini sangat segar. Michael berkata, ini kerana masih banyak pokok di sekitar tempat ini. Jika awak pergi ke bandar, hanya sedikit sahaja pokok yang tinggal. Okey. Di sini saya akan meminta pelajar berfikir bagaimana pokok membantu membersihkan udara. Masa dalam seminit diberikan, pelajar boleh berbincang dengan rakan di sebelah dan kemudiannya saya akan minta pelajar untuk meneka apakah tajuk yang akan dipelajari pada hari ini. Alhamdulillah ada pelajar yang dapat menjawab. Okay. Hari ini kita akan belajar tajuk respirasi sel dan juga fotosintesis. Kita kembali ke menu utama. Okay. Setelah itu, saya akan menunjukkan hasil pembelajaran kepada pelajar supaya mereka dapat mengetahui apakah yang saya mahu mereka capai selepas proses PMP. Ke menu utama. Okay. Seterusnya, saya akan menerangkan subtajuk respirasi sel. Okay. Mula-mula saya akan menayangkan video kepada pelajar yang saya buat menggunakan Fortune.
Okey, setelah menayangkan video, seterusnya saya akan membuka nota kepada pelajar. Di sini ada 4 ikon, iaitu dari segi pengertian umum, dari segi jenis respirasi sel. Okey, saya akan klik di sini untuk pelajar dapat ingat apakah sistem pernafasan manusia, itu menarik nafas dan juga menghembus nafas. Dan seterusnya, okey, definisi respirasi sel bersamaan dengan persamaan. Okey. Dan juga dari segi keperluan respirasi sel. Okey, seterusnya kita akan keluar ke menu utama. Okey, setelah siap, kita akan ke tajuk fotosintesis. Okey, di sini sama juga. Pertama sekali saya akan menayangkan video kepada pelajar. Saya harap pelajar dapat gambaran jelas bagaimana proses fotosintesis berlaku. Dalam bumi kita, terdapat salah satu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan makhluk. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis bermula dari bagian bawah tumbuhan, yaitu Saya juga akan turut memberi penerangan kepada pelajar dari tanah melalui pembuluh semasa kayu tayangan atau video silet, ini. dan membawanya naik melewati batang dan kemudian menuju ke daun. Daun merupakan bagian yang penting bagi tumbuhan. Hasil fotosintesis yang berupa grup pembuluh angkut yang terdapat molekul air serta karbon dioksida di dan biru, karena warna ini hasil dari reaksi. Okey. Setelah tayangan video, pelajar akan ditunjukkan nota, iaitu pertama adalah definisi fotosintesis. Okay. Kedua adalah bahagian tumbuhan yang terlibat, iaitu tumbuhan hijau, sel tumbuhan dan juga dalam kloroplas. Di sini saya highlight kepada warna merah supaya pelajar memberi lebih tumpuan. Okay. Seterusnya ialah lokasi fotosintesis di kloroplas dan juga proses fotosintesis. Okay. Setelah itu kita ke menu utama. Okay. Yang ketiga adalah hubungan respirasi dan fotosintesis. Ada 2 ikon di sini, iaitu pelajar perlu mengetahui perbezaan antara 2 proses ini. Saya juga memberi tips kepada pelajar di mana soalan kerap ditanya berkaitan dengan perbezaan antara 2 proses ini. Okay. Dan juga berkaitan antara proses. Okay. Di mana bagi proses fotosintesis, tumbuhan hasilkan oksigen. Okey, saya highlight warna merah di sini. Jadi, oksigen ini digunakan oleh tumbuhan, manusia dan haiwan. Melalui proses respirasi akan terhasillah karbon dioksida, dan karbon dioksida ini pula digunakan pula oleh tumbuhan hijau, okey, untuk membuat makanannya. Jadi, saya harap pelajar dapat melihat kitaran penggunaan oksigen dan juga karbon dioksida. Ke menu utama. Setelah siap memberi penerangan terhadap 3 subtopik, itu saya kemudiannya akan menayangkan slide PowerPoint ini. Jadi di sini pelajar mengetahui apa yang mereka perlu lakukan. Okay, saya menyediakan soalan dan minta pelajar untuk mencapai soalan daripada saya. Okay, pelajar berbincang dalam kumpulan. Di sini pelajar akan buat pembentangan. Dan juga pelajar daripada kumpulan lain boleh tanyakan soalan. Saya juga akan turut membantu. Okay. Seterusnya, jom menyanyi. Di sini saya akan minta semua pelajar untuk bangun berdiri dan sama-sama untuk menyanyikan lagu. Tumbuhan hijau membuat makanan melalui proses fotosintesis, memberi cahaya matahari pada tumbuhan dan mikroorganisme. Fotosintesis. Okey. Penggunaan lagu ini selain untuk meningkatkan ingatan pelajar terhadap isi kandungan pelajaran, sebenarnya ia juga mampu memenuhi gaya pembelajaran pelajar yang jenis auditori, di mana pelajar ini lebih mudah untuk menyerap dan menerima maklumat melalui pendengaran.
Suasana PMP pada masa ini berlangsung dalam keadaan yang ceria dan aktif. Setelah itu, saya akan pergi kepada uji minda di mana saya telah menyediakan 3 jenis soalan. Di sini saya akan menayangkan PowerPoint dan pelajar diminta untuk berfikir mengapa seseorang yang jogging pada waktu pagi di taman akan berasa segar berbanding jika jogging pada waktu malam. Pelajar boleh berfikir sendiri ataupun berbincang dengan rakan. Okey, setelah itu saya akan minta pelajar untuk bagi jawapan. Okey, jawapan itu saya ada sediakan. Selepas itu, kita pergi pula kepada kuis. Soalan kuis ni saya buat semasa sesi pengembangan aktiviti yang pertama. Okey, saya akan minta pelajar untuk mengulangkan kertas kosong dan menjawab soalan. Sebanyak 10 soalan telah disediakan untuk dijawab oleh pelajar dan satu soalan diberi masa antara 30 saat hingga 1 minit bergantung kepada soalan. Seterusnya setelah habis masa, itu masa dah tamat, jadi saya akan menayangkan jawapan dan pelajar harus memeriksa jawapan yang diperolehi. Okey. Okey, di sini kuisi. Kuisi sebenarnya adalah pada peringkat penutup di mana selepas membuat kesimpulan saya akan minta pelajar salin alamat dan buat di rumah, maka mereka perlu hantar kepada saya di WhatsApp. Okey, untuk mengukuhkan kefahaman pelajar, saya juga turut menyediakan permainan papan ular pintar. Okey, ia boleh dimainkan semasa proses pengayaan, itu selepas proses PMP. Okey, ini adalah papan ular pintar yang saya disediakan. Saya telah menyediakan papan ular pintar yang mengandungi set soalan, itu soalan sains, set jawapan. Di sini cara bermain dan budak-budak bermain, bergaduh dan juga ada permainan ni yang memilih bermain. Saya memilih permainan papan ular pintar kerana saya merasakan walaupun pembelajaran diadakan secara santai, namun tetap boleh meningkatkan kefahaman pelajar. Papan ular pintar ni dimainkan semasa proses PMP, semasa selepas proses PMP, iaitu aktiviti perkayaan. Langkah pertama, setiap pemain dipersilakan merotak buah jadu bagi menentukan giliran pemain. Bila giliran telah ditetapkan, pemain boleh mula bermain. Sekiranya pemain berjumpa stiker kuning, pemain itu perlu mengambil soalan di dalam sampul ini. Saya berlaku di mana pelajar perlu menjawab soalan ini. Setelah menjawab, pelajar boleh melihat jawapan yang diberikan sama ada betul ataupun salah. Sekiranya pelajar berjumpa tangga, pemain itu boleh menaiki anak tangga. Dan seterusnya, jika pelajar itu berjumpa ular, pelajar akan dimakan oleh ular dan akan turun ke bawah. Ini antara yang pelajar bermain ya. Okey, pelajar belajar dalam keadaan santai. Suasana PMP berjalan secara aktif.